A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kasihi. Bahkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Itulah soal hidayah, tuan-puan. Tiba-tiba kita yang tak ada kaitan awal-awal dengan Nabi ni, tuan-puan. Kita tak ada kaitan pun pada awalnya dengan Nabi SAW. Bukan kita ada hubungan darah pun dengan Nabi. Bukan kita ada rasa sayang pun dengan Nabi dululah. Bukan sekarang, dulu sebelum kita ada ni, tuan-puan sekalian. Tahu-tahu kita lahir kat mana? Kat Al-Ustaz. Lahir kat Al-Ustaz, tuan-puan sekalian, tanpa apa-apa perjuangan, tanpa apa-apa kesusahan, tanpa air mata, tanpa apa pun, tuan-puan. Tahu-tahu lahir lagu mana? Disambut dan ditatang oleh Islam. Disambut oleh Islam. Lagu mana Islam sambut, tuan-puan? Mak bapak kita Muslim, Muslimah. Lahir-lahir, tuan-puan sekalian, ambil anak ni terus azan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah asyhadu an la ilaha illallah kat telinga kita. Aku bersaksi bahawa tiada ilah kecuali Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Masya Allah, besarnya nikmat Islam tanpa apa-apa susah dan perjuangan. Tak ada. Mudah dapat nikmat Islam. Anak-anak kita berapa orang, tuan-puan? 5, 6, 7. Islam semua. Punya senang. Biarlah bersusah payah sikit untuk jaga Islam tu. Jaga. Orang zaman dulu susah payah nak dapat Islam. Kita hari ni cabaran dia apa? Susah payahlah sikit nak jaga Islam dalam diri kita tu. Nak jaga Islam, iman, akidah, tuan-puan, tauhid dalam diri kita tu kena jaga susah payah sikit. Jadi inilah dia, tuan-puan, cabaran kita nak jaga Islam, nak jaga iman, nak jaga akidah dalam diri kita, tuan-puan, supaya apa? Mati nanti lagu mana? Husnul khatimah. Siapa yang mati dalam keadaan dia berikrar, dia meyakini la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Mesti, insya-Allah akan masuk syurga. Maka kita sama-sama, tuan-puan, rasa takut sangat kalau nanti wal-iyazubillah anak cucu kita, keturunan kita ni cerita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, janganlah sampai ada yang terkeluar daripada Islam. Janganlah sampai yang apa orang kata, tercabut iman daripada hati dia. Maka apa kerja kita sekarang, tuan-puan? Sama-sama menjaga Islam dan iman dalam kehidupan kita. Sama-sama jaga. Kita jaga ni, tuan-puan, bukan untuk diri kita saja, ya. Kita jaga ni untuk apa? Untuk akan datang anak cucu kita. Kita jagalah ibadah solat sama-sama. Kita jagalah jemaah solat sama-sama. Kita jagalah Al-Quran sama-sama. Satu perkara, tuan-puan, cara nak jaga Islam, nak jaga iman ni, tuan-puan, kita cuba rujuk, kita ambil pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ibu-ibu, sekarang bulan apa? Rejab. Bulan Rejab ni sinonim juga dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi diisrakan, tengok ya, tuan-puan, macam disebut dalam surah Al-Isra'. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi diisrakan, tuan-puan, checkpoint dia masjid.
Tengok ya tuan-puan, checkpoint dia masjid tuan-puan. 2 masjid. Masjidil Haram. Ke mana? Masjidil Aqsa. Pertama, menggambarkan kemuliaan masjid itu sendiri, iaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kedua, tuan-puan sekalian, maknanya apa dia? Bukan setakat Masjid Haram, Masjid Aqsa saja. Masjid-masjid yang ada merata atas muka bumi ini pun ada kemuliaannya yang tersendiri. Siapa yang angkat cerita masjid ni tuan-puan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu checkpoint cerita besar tuan-puan, cerita Isra' Mi'raj daripada mana ke mana? Masjid ke masjid. Kalau kita nak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita nak jaga agama kita, nak jaga iman kita, nak jaga hidup mati dalam Islam, dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanya diri kita tuan-puan, mana masjid dalam diri kita? Kat mana masjid pada keluarga kita? Mana masjid pada hidup anak-anak kita? Kalau jawapan dia tuan-puan, anak-anak saya tak kenal masjid ya Ustazah, tak pernah pergi masjid pun. Keluarga saya tak biasa pun Ustazah pergi masjid. Kalau itu jawapan dia tuan-puan, bahaya sangat, bahaya. Sebab hidup kita kena dekat dengan masjid. Kena dekat dengan masjid. InsyaAllah, siapa dekat dengan masjid, jaga jemaah solat di masjid, imarahkan masjid, mulai bawa anak-anak keluarga kepada masjid. Ini juga insya-Allah solusi tuan-puan dalam menghadapi cabaran zaman hari ini yang kerja musuh-musuh Islam apa dia tuan-puan? Nak cabut iman dalam hati kita. Tapi insya-Allah kalau kita selalu datang masjid, imarahkan masjid dengan segala aktiviti ilmu dan sebagainya, Ustazah percaya insya-Allah Allah pasti akan jaga. Tak ada orang balik daripada rumah, ya, rumah siapa-siapalah, hatta rumah Ustazah pun tuan-puan insya-Allah kalau datang akan balik ada buah tangan kita bagi. Paling tak keropok lekor tuan-puan ambil bawa balik. Capailah apa benda yang boleh capai kan kat rumah kan nak bagi bawa balik. Ni Ustazah belajar daripada kawan Ustazah tuan-puan. Namanya Dr. Cik Nur Aini, dah meninggal dah. Pensyarah UIA, meninggal umur 50 lebih. Ustazah belajar daripada dia tuan-puan apa dia? Dia tak pernah datang rumah Ustazah kecuali bawa buah tangan, dan Ustazah tak pernah balik daripada rumah dia kecuali dapat bawa buah tangan. Ni cerita buah tangan ni ingat kat Ustazah no? Ni dah masuk cerita lain dah ni. Bahkan tuan-puan, dia janji Ustazah, contoh dia janji pukul 5 sampai, tak tengok sampai 5:15. Dia kata minta maaf lah, tadi dah nak sampai depan rumah dah. Tengok tak ada apa bawa. Pusing semula. Gi tempat lain tuan-puan. Beli, cari goreng pisang ke apa ke. Ya, cucuk udang ke. Bawa datang. Takkan datang rumah orang tangan kosong. Ustazah pergi rumah dia tuan-puan. Dia baru balik daripada Terengganu. Dia macam kalut sikit. Ustazah nak balik. Dah keluar daripada pagar dah. Panggil balik. Kak Cik, nanti. Dia pergi cari kat dapur tu. Dia tak jumpa apa benda kat dapur nak ambil kat Ustazah. Dia ambil pisau. Dia pergi belakang rumah. Dia pergi ambil apa tuan-puan tu? Kunyit dengan halia, dengan serai. Kat belakang rumah. Masya Allah. Ambil ni Kak Cik. InsyaAllah berguna nanti awak nak masak ni. Masya Allah. Itu manusia tuan-puan. Walillahil mathalul a'la. Allah bukan bandingan dengan manusia. Kalau kita pergi rumah Allah yang namanya masjid, apakah kita akan pulang dengan tangan kosong? Tak. Saya nak dengar jawapan tuan-puan. Tuan-puan pergi rumah Allah, namanya masjid. Tuan-puan balik tangan kosong ke tidak? Tidak. Tidak, pasti tidak. Walillahil, kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Kaya. Kita yang tak kaya pun nak bagi orang juga bila orang balik daripada rumah kita. Ini ke Allah. Walillahil mathalul a'la. Allah Maha Kaya. Kita semua ini tidak akan balik dengan tangan kosong. Pilah masjid. Allah akan bagi hidayah. Pilah masjid. Allah akan bagi rezeki. Pilah masjid. Allah akan bagi rahmah, barakah, maghfirah. Masya Allah.
Itu yang pertama, tuan-puan sekalian, cabaran menjaga agama dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Antara solusinya adalah ingat checkpoint Isra' Mi'raj Nabi SAW, iaitu tentang mengikat hati dan diri kita dengan masjid. Nak suruh imarah masjid je, bukan suruh buat masjid. Ke tuan-puan kata tak nak imarah saja, Ustaz, nak buatlah satu masjid? Ya, silakan kalau boleh. Ada seorang sahabat ustazah, tuan-puan, dia memang bercita-cita nak buat masjid. Dia dapat, tuan-puan, Allah Maha mendengar, ya, Allah Maha mendengar. Dia memang bercita-cita, kita orang selalu dengar, ada dia kata nak buat masjid. Kita orang duk fikir juga, masjid apa dia nak buat? Kat Malaysia ni masjid dah banyak, kita orang fikir lagu tu. Dia nak buat masjid apa? Masjid kan dah banyak kat Malaysia ni. Tiba-tiba, tuan-puan, Ustaz dapat jemputan, rasmikan satu surau. Satu surau, tuan-puan, surau sekolah. Siapa yang buat surau sekolah tu? Kawan ustazah. Rupa-rupanya, tuan-puan jangan tak tahu, ada sekolah-sekolah yang suraunya tidak boleh menampung kapasiti pelajar. Tak ada peruntukan, tuan-puan. Jadi bila Ustaz pi rasmi surau tu, Masya Allah, pihak sekolah kata apa? Terima kasihlah pada yang menyumbang ni. Kami ni guru-guru pun duk fikir juga. Anak-anak murid balik waktu zuhur tu tak solat lagi. Agak-agak dia solat tak kat rumah tu. Kalau dapat kami jaga solat zuhur, dia pun rasa syukur dah pada Allah. Tapi surau kami tu tak boleh menampung pelajar yang ramai. Sahabat ustazah yang bercita-cita nak buat masjid tu, tuan-puan, Allah Maha mendengar harapan dia, cita-cita dia, niat dia. Dia jumpa satu sekolah yang memang memerlukan surau. Kita tengok betapa cantik surau tu, tuan-puan, dan bayangkan pahala yang dia dapat. Sekolah mengarahkan semua pelajar sebelum balik rumah masing-masing, waktu zuhur tu mesti solat jamaah dulu dalam surau. Tuan-puan bayang pahala dia, tuan-puan. Itu cerita lain, itu memang hebatlah. Kita niat je. Tuan-puan boleh ke niat sekarang? Niat nak buat apa? Senyap dah. Niat, ya Allah, bagilah aku ruang buat kebajikan yang paling besar, ya Allah. Mungkin buat surau, buat masjid, imarah surau, imarah masjid. Itu yang pertama, muslimat sekalian. Yang kedua, tuan-puan, cabaran kita adalah soal gaya hidup kita. Tadi cabaran iman, akidah, tauhid, ya. Kena jaga betul-betul kalimah la ilaha illallah dalam hidup kita. Yang kedua, soal cara hidup. Soal cara hidup ni, tuan-puan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Ya, ayat 120 surah Al-Baqarah. Cara hidup ni banyak, tuan-puan. Cara kita makan, apa yang kita makan, apa yang kita suka. Itu cara hidup lah tu. Apa yang kita pakai, apa yang kita suka pakai, apa yang kita tak suka. Cara kita bergaul, apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Itu cara hidup. Tuan-puan tengok zaman dulu macam mana cara hidup, ya tuan-puan. Zaman dulu ni, cerita dulu-dulu. Ustazah ingat lagi, tuan-puan, kawan mak ayah ustazah, kalau datang pukul 11 malam pun, kita raih tetamu tu sampai kita anak-anak ni memang aduh tak tahu nak cakap lah. Ya, memang akan mengata kat dalam hati ni, awak hang ni datang waktu malam. Sebab apa? Mak abah tetap akan bagi makan. Padahal kat dapur tu bersih licin dah, kami dah bersihkan, nak bagi makan apa? Makna kata pukul 11 tu baru nak pergi reban ayam, cari ayam. 11 malam. Ustazah sempat zaman tu, tuan-puan, zaman kita sembelih ayam sendiri, lepas tu masukkan ayam tu dalam air panas, cabut bulu dia. Nak masak lemak cili api,
Bukan ada santan kotak macam hari ni. Masya Allah, besarnya perjuangan dia. Nak kena kukur nyok tu. Nyok ke nyok? Kat hidung ke? Nyok macam tu ya. Nak kena kukuk. Kukuk nyok. Masya Allah. Tuan-puan ni kalau tak fasih lagi baca Quran tak tahulah. Dia punya seni bercakap tu Masya Allah luar biasa. Tuan-puan, dulu kita diajar gaya hidup kita, cara hidup kita memuliakan tetamu sampai tahap tu tuan-puan. Kalau mak punya kawan datang, kawan mak, kawan abah datang, kita duduk mana? Sama duduk dengan dia. Sama duduk dengan dia kat dapur tu tuan-puan. Gaya hidup hari ni lagu mana? Duk mana anak-anak? Dalam bilik. Dia turun masa bila? Masa makan no? Masa tetamu dah balik. Baru nak tanya khabar. Mana kawan mak tadi? Mak ni tak larat nak panggil dah tuan-puan sekalian. Dah mesej pula tak baca. Turunlah. Ini gaya hidup tuan-puan. Gaya hidup, ada sesuatu yang mencuri nilai gaya hidup Islam. Islam menekankan takrimud duyuf. Islam menekankan silaturahim. Islam menekankan santuni orang depan kita. Apa yang Islam tak kata tuan-puan sekalian dalam bab ni? Macam-macam. Sampai Nabi kata apa? La tusa'ir. Sampai Nabi kata, janganlah kamu, sekejap ya, macam mana Nabi sebut. Okey, ibtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Satu, kamu senyum pada orang depan kamu tu, pada saudara kamu tu, itu martabat dia sedekah. Maknanya apa? Islam nak suruh gaya hidup kita menyantuni orang sebelah kita, menyantuni saudara kita, sampaikan senyum kamu pada saudara kamu tu sedekah. Nabi sebut lagi, la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqaka akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu merendah-rendahkan amalan soleh walaupun sebatas atau sekadar kamu bertemu dengan saudara kamu dengan muka yang manis. Tengok tuan-puan, tiba-tiba gaya hidup kita semua dah berubah. Duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Kadang-kadang mak bapak tu tak tahu pun anak dia ada ke tak ada. Betul tak? Tanya ada ke tak ada tu, hidup ke mati dalam tu. Tak turun-turun, tak keluar-keluar. Bayang tuan-puan, padahal Islam kata apa? Kamu jumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang manis. Tapi semua dah bertukar tuan-puan cara hidup kita. Ada yang lebih best lagi daripada turun tengok tetamu, menyantuni tetamu. Apa dia? Ni program dalam gadget ni lagi best. Orang tengah tengok Netflix ni, tiba-tiba masa-masa ni lah tetamu nak main. Nak habis dulu cerita Netflix 3 jam. Mana sedap tengok muka Mak Leha. Lagi best tu ada siapa tu dalam Netflix tu. Padahal Islam kata apa? Wajah kamu manis pada tetamu kamu, pada saudara kamu. Kamu jangan pandang rendah benda tu dalam Islam. Tapi nilai dan cara hidup tu dah berubah tuan-puan, berubah. Setuju tak ni? Iya, berubah. Baik anak-anak, baik suami isteri tuan-puan, berubah. Padahal cara hidup kita sebagai Muslim ada cara dia. Kita tengok suami isteri, orang Islam. Kemesraan tuan-puan, kemesraan. Ada 4 rukun cinta. Tulis. Ya. Dia nak beritahu, Islam ajak tuan-puan sekalian, cinta ni ada 4 rukun dia. Ustazah cari sekejap, Ustazah pun lupa dah. Ada 4 rukun cinta tuan-puan sekalian. Yang pertama, kemesraan. Ini gaya hidup kita suami isteri sebab kita adalah orang Islam. Apa gaya hidup kita? Mesra. Tapi tengok kadang-kadang ya,
Macam ada benda lain pula yang menggantikan nilai kemesraan. Mesra dengan handphone lagi daripada suami isteri. Setuju tak ni, ibu ayah sekalian? Kita dengan anak-anak patut ada nilai kemesraan. Itu rukun cinta. Tapi anak-anak tengok handphone dia, mak pun sama naik juga. Ya, anak elok duduk lagi, mak meniarap dah. Tengok TikTok. Jadi ni sama naik ni tuan-puan sekalian. Mesra tak? Tak mesra. Nak mesra lagu mana? Masing-masing dah ada gadget sendiri. Betul tak tuan-puan? Betul. Allah dulu kan kita zaman-zaman dulu. Alhamdulillah kita dapat lagi separuh zaman dulu, separuh zaman sekarang. No? Allah zaman dulu, ya Allah, bestnya lah. Tapi tak apalah, zaman ni pun ada juga best dia. Kita kena pandai lah. Zaman dulu kita dengan mak ayah kita, ya Allah, mesra lah tuan-puan. Naik basikal, duk peluk dia kat belakang. Ustazah lu ingat lagi motor Vespa ayah Ustazah. Ustazah pula budak yang tinggi. Naik motor Vespa duk depan. Sekejap ayah paling muka Zah lagu ni. Sekejap dia tolak muka Zah lagu ni. Dia tak nampak jalan. Tapi semua tu jadi apa? Kenangan manis kat kita. Tuan-puan, saya ingat ke tuan-puan, dulu kalau demam tak tidur dengan mak tau. Kalau demam tidur dengan abah. Sebab apa tidur dengan abah? Sebab takut hantu datang kat celah-celah lubang. Saya tak tahulah anak zaman hari ni mimpi tak macam kita. Kita kalau demam tuan-puan, celah lubang ni ada benda besar datang. Makin besar, makin besar, makin besar. Takut. Abah duk peluk kita masa kecil-kecil. Tak ada apa, abah dah halau dah. Masya Allah mesranya tuan-puan. Hari ni apa dia? Sakit ke? Pergi klinik. Hantar klinik. Lepas tu dah makan ubat, tidur. Sebab apa? Semua sibuk dengan hal masing-masing. Cara hidup ni kena tengok tuan-puan. Cara hidup yang menentukan bahagia tak bahagia kita. Ad-din, yang Islam tu ad-din kan? Ad-din ni apa? Cara hidup. Akidah, syariat, akhlak. Cara hidup. Tapi cara hidup kita tu dah jadi satu cabaran kepada kita tuan-puan. Kita ambil contoh hal kasih sayang je. Sesama keluarga. Dah jadi lain dah. Okay, yang pertama apa dia? Kemesraan. Kembalikan nilai kemesraan tuan-puan. Ya betul, macam-macam yang datang ni sebenarnya nak menghilangkan juga nilai kemesraan tersebut kalau kita tak pandai menguruskannya. Dia jadi benda lain tuan-puan. Patut mesra suami isteri, patut mesra anak beranak. Dia jadi mesra dengan siapa? Grup WhatsApp alumni sekolah rendah. Kalau sama-sama perempuan tak apa, sama-sama lelaki tak apa. Tapi ni mula semula mengingatkan cerita-cerita dulu pula, laki-laki dengan perempuan, suami orang dengan isteri orang. Ustaz bukan reka-reka cerita, tu cerita sekarang tuan-puan. Ustaz baru beberapa hari lepas kan tengok pergi makan tu, ya, dengan anak-anak. Tengok beberapa meja depan ustazah tu mungkin orang pejabat lah kot, ya, orang kerja pejabat kan. Pergi makan 5-6 orang. Banyak meja macam tu. Makan 5-6 orang. Laki-laki perempuan. Ya. Saya nak kata salah tak salah tu susah juga. Tapi cuba tuan-puan fikir dulu. Maknanya 4 orang perempuan, 4 orang lelaki. Makan semeja. Pergi makan kat kedai mana-mana. Tak apalah kalau tuan-puan kata tak salah. Yalah mungkin tak salah. Kita pun yang pergi keluar tu pun pakai tutup aurat dah. Tapi ustazah perhati juga ya tuan-puan. Dan ustazah cakap dengan anak laki-laki ustazah. Dan anak perempuan ustazah masa tu. Ustazah kata macam ni. Umi ni orang bekerja. 23 tahun ya bekerja tuan-puan. Ya. Dan Umi bersyukur Umi bekerja dekat universiti yang urusan tu sangat jelas. Jadi kita tak ada lah pergi apa? Pergi keluar makan kedai ke apa dengan suami orang ke apa kan. Walaupun ramai-ramai.
Kita mungkin kata tak salah ya tuan-puan, tapi ustazah melihat ni dengan banyaknya masalah yang berlaku sekarang tuan-puan. Bila kita duduk mengadap ya, makan, laki-laki perempuan bukan mahram, lama pula tu siap berbual, bercerita, entah macam apa, gelak-gelak ketawa. Ustazah percaya panahan mata tu lain. Sebab apa? Sebab pasal bukan bini kita, kita akan pandang tuan-puan sekalian, kita jadi nampak belaka semua yang special pada dia. Betul tak tuan-puan? Sama agak kita orang perempuan. Ya, bila tengok je orang lelaki depan tu kan, cara dia bergurau lagu mana. Hak rumah tu tak pernah bergurau. Yang di rumah tak reti bergurau. Depan ni pandailah dia bergurau. Kita ni duk tergelak, tergelak. Agak-agak tak ada kesan ke tuan-puan? Syaitan nafsu menampakkan seolah-olah yang depan ni lebih baik daripada yang di rumah. Tu jadi sekarang cerita macam-macam tuan-puan. Bercinta suami orang dengan isteri orang. Mula dia kat mana? Pandangan mata kita. Sebab tu kita kena jaga. Jadi tuan-puan sekalian, cara hidup tu. Tapi bila kita balik rumah, suami tengok isteri, isteri tengok suami, bahkan tak tengok dah. Tak minat dah nak tengok tuan-puan. Puas cakap dah, bang cantik ke saya pakai tudung lagu ni. Cantik, awak pakai apa-apa pun cantik. Dia tak pandang, dia tu bagi kesimpulan. Awak pakai apa-apa pun cantik, selesai urusan. Tuan-puan, tak apa, sesekali cakap lah awak tak berapa sesuai lah warna biru ni. Tapi bila awak pakai warna pink, ya Allah, denyut saya. Macam tu cakap tuan-puan. Apa dia? Bagi rasa diperhatikan, dilihat, dihargai. Tapi tuan-puan, bila kita mengamalkan pergaulan yang bebas, kemanisan dalam pergaulan yang halal tu kurang. Setuju? Itu jadi dia. Pi bergaul bebas-bebas, kita takkan pandai menghargai yang di rumah. Tapi bila kita jaga pergaulan kita tuan-puan, manis sangat menghargai yang di rumah. Kalau tangan kita ni dah biasa pegang, tak kisah laki-laki mana pun, perempuan mana pun, mana kita nak rasa manisnya pegang tangan yang halal di rumah? Betul tak tuan-puan? Ibu-ibu? Tangan siapa yang ibu-ibu boleh pegang? Berapa orang? Seorang tu je. Seorang tu je. Jadi apa nak buat tuan-puan? Peganglah tangan suami tu. Kalau suami kata dia jangan pegang, dia duk pegang, rimah. Kita cakap dengan dia, bang, tangan abang seorang je yang halal saya pegang. Kan saya pergi pegang tangan Tok Imam, kan jadi lagu mana? Cakap macam tu kat suami kita. Seorang tu je tuan-puan. Ustazah selalu cakap dengan suami lagu tu. Bang, saya pegang tangan abang ya bang. Satu ni je halal saya pegang. Iya. Laki lain mana boleh kita pegang? Bagilah tangan tu kita nak pegang kat pasar malam. Ya, pasar lagi ya. Pasar malam. Not. Oh, entah tak ingat. Nanti tolong eja sikit. Ejaan ni lagu mana? N-A-T. Not. Oh, Masya Allah. Tu macam-macam orang Kedah ni. Tuan-puan, gaya hidup kita dah berubah tuan-puan. Tolong balik pada gaya hidup Islam. Nilai-nilai akhlak Islam. Sunnah Nabi SAW. Tengok satu hadis Nabi kata apa? Akhir zaman, 3 perkara paling susah nak dapat. Pertama apa dia? Rezeki ataupun duit daripada cara yang halal. Akhir zaman tuan-puan, nak dapat yang betul-betul halal tu payah. Kita akan nampak ramai orang kaya akhir zaman. Ramai orang kaya mendadak. Mendadak tuan-puan, tiba-tiba jadi kaya. Kita kata, dia tu bukan sekolah tak habis ke? Ya, setakat Jah 5 je rasanya. Kaya tuan-puan. Tak apalah kaya cara halal. Ni ceritanya
kalau kaya cara yang tidak betul. Akhir zaman ramai orang kaya mengejut, tiba-tiba jadi kaya. Dalam masa yang sama Nabi kata apa? 3 perkara paling susah nak cari akhir zaman. Rezeki yang benar-benar halal, bercampur belaka dengan syubhah dan sebagainya. Sungguh tuan-puan sekalian, kenapa? Cara hidup dah bertukar. Cara hidup akhlak Islam adalah qanaah, sederhana. Khairul umuri awsatuha, kata Nabi. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan, sederhana. Tapi cara hidup kita sudah bertukar tuan-puan. Bahkan anak-anak muda sekarang tengah berfikir lagu mana nak kaya lagi, nak tukar kereta, nak beli rumah 5-6 biji. Ini bukan cara hidup kita tuan-puan. Islam memang suruh kita jadi kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Sederhana. Kalau nak kaya, nak mengumpul harta sampai bila tak habis tuan-puan. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun. Alhaakumut takathur. Kamu semua akan terus dilalaikan dengan berlumba-lumba. Tu tak cukup, ni tak cukup, ni tak banyak lagi, ni tak banyak lagi. Tengok gaya hidup kita semua sekarang tuan-puan. Apa jadi besok ni generasi 10 tahun lagi. Tengok dalam media sosial tu. Semua nak peraga. Macam-macam alasan kita bagi. Tak apalah, kita bukan riak pun, kita bukan apa. Bukan soal tu tuan-puan. Ya, niat masing-masing tu Allah je yang tahu. Tapi apa dia? Jangan dibudayakan berlumba-lumba, at-takathur, berlumba-lumba dengan material dunia. Jangan dibudayakan. Bahaya jadi cara hidup. Betul tak tuan-puan? Antara sebab kejatuhan tamadun Islam ya tuan-puan ni, kalau kita baca tentang tamadun, ada 2 penyakit besar yang menimpa umat Islam. Jatuhnya khilafah Uthmaniyah tu. 2 penyakit besar. Yang pertama apa dia? Materialistik. Kebendaan. Semua tuan-puan, kebendaan yang sangat dahsyat. Ni dia punya pipe air ni emas. Air tetap air tu juga yang keluar, bukan air emas. Pipe air emas, mangkuk ni emas, semua kaya terlajak-lajak, mewah, membazir. Materialistik, semua dinilai dengan kebendaan. Nak pilih menantu, tengok kereta apa dia ada. Bukan tengok ilmu yang dia ada. Bukan tengok solat yang dia jaga ataupun tidak. Tengok rumah apa yang dia ada, gaji berapa yang dia ada, saham dia, pelaburan dia. Itu jadi penilaian. Kenapa? Penyakit materialistik. Yang kedua, apa penyakit dia? Individualistik. Ananiyah. Kepentingan diri. Ini cerita orang kaji kenapa jatuh khilafah Uthmaniyah. Antara penyakit yang menimpa umat Islam tuan-puan adalah 2 perkara besar ni. Itu dah lama, kan? Apatah lagi zaman sekarang, akhir zaman sangat-sangat dah ni tuan-puan. Jadi gaya hidup Masya Allah berubah habis. K yang kedua ya, nanti kan terlupa pula. Tulis dulu huraian dia tahun depan. Ya, K yang kedua tuan-puan adalah kesungguhan dan minat. Ini rukun cinta dalam keluarga kita supaya gaya hidup kita betul. Kesungguhan dan minat. Maknanya kita menjaga keluarga kita tu dengan minat. Sungguh-sungguh. Bila kita minat pada keluarga kita, serangan luar ni tuan-puan susah. Dia yang jadi senang orang macam-macam benda-benda luar masuk ni. Sebab apa? Kita pun tak bersungguh jaga keluarga kita. Kita pun tak minat nak jaga iman keluarga kita. Tak minat nak jaga kualiti keluarga kita. Siapa yang sungguh-sungguh dan minat, dia akan tengok anak dia tengok apa. Apa yang menjadi tontonan dalam rumah dia. Tuan-puan, Netflix, tahu Netflix? Mungkin dalam rumah sebahagian daripada kita ada. Tapi jadi tanggungjawab kita untuk jaga tuan-puan apa yang dilihat oleh keluarga kita. Jangan kita kata, biarlah.
Saya saja je. Mula-mula saya saja. Lama-lama hobi. Lepas hobi ketagih. Sampai sudahnya nak pergi masjid pun susah, nak pergi kenuri, jemputan kenuri pun payah, nak silaturahim pun tak mau. Yang sedapnya apa? Duduk dalam rumah tengok Netflix. Berubah tak cara hidup? Berubah. Sebab apa? Kita dah hilang minat untuk jaga keluarga kita. K yang ketiga tuan-puan, komunikasi. Komunikasi maknanya kena bercakap, ada interaksi antara kita dengan orang lain, dengan keluarga. Itu cara hidup kita sebagai Muslim. Islam nak jaga cara hidup Muslim ni apa dia? Bagi salam. Assalamualaikum. Puan-puan, tuan-tuan, lupa dah tu. Ya, dapat ke? Pernah tak kita naik lift dengan orang yang kita tak kenal? Sunyi dalam lift. Padahal sama-sama orang Kedah kan? Padahal sama-sama Islam kan? Tersenyap je. Kalau anak muda ke apa kan, senyap. Kita hak tua seorang ni pun macam tak ada je dalam lift tu kan, ya? Masya Allah, Masya Allah. Jadi lagu tu lah gaya hidup kita. Padahal Nabi tunjukkan tuan-puan, Nabi dengan para sahabat berebut nak bagi salam. Berebut nak bagi salam. Sampai kalau boleh saja nak pergi cari orang supaya apa? Biar boleh pergi bagi salam. Saja nak pergi cari. Mana ni dah 5 jam tak jumpa orang ni. Carilah orang nak bagi salam seorang. Tapi kita dah jumpa orang ramai tuan-puan, salam terkunci daripada mulut kita. Mana gaya hidup Islam kita, akhlak Islam kita? Ada satu pakcik tuan-puan, dia dipanggil Pakcik Assalamualaikum. Boleh rujuk satu buku karangan seorang ustaz yang menguruskan jenazah. Ustaz ni bukan sebarangan jenazah yang dia urus ya. Dia urus jenazah orang mati kebakaran, orang yang maknanya kes-kes yang teruk. Bahkan dia menguruskan jenazah yang nak dibawa balik daripada luar negara ke negara Malaysia. Sebab jenazah yang nak dibawa balik ni tuan-puan, negara yang jauh ni, nak duduk kapal terbang berjam-jam tu, dia kena dibersihkan kosong kat dalam. Kosong kat dalam. Maknanya tuan-puan, ni ustaz ni abang lah, dia ada dia punya alat-alat dia, kena hancurkan semua anggota yang kat dalam ni. Lepas tu sedut keluar. Baru boleh naik kapal terbang 7-8 jam tuan-puan. Sebab kes apa? Saudara mara nak juga tanam kat mana? Kat Malaysia. Ustaz tu kata apa? Saya memang cakap dengan jemaah ustazah. Kalau anak beranak kita meninggal kat luar negara, kalau negara tu memang boleh menerima pengkebumian jenazah Muslim, biar kat situlah kita selesai. Sebab ada negara tak boleh ya tuan-puan, macam negara Cina apa semua, dia tak bagi ya, tanam kat sana, kena buat balik. Sedut. Jadi dalam buku ustaz tu tulis pengalaman-pengalaman dia tuan-puan menguruskan jenazah. Ada satu jenazah yang dia baru tahu nama pakcik tu, sebab sebelum ni pakcik ni hanya dipanggil orang Pakcik Assalamualaikum. Mati pun saya tahu nama dia siapa. Kenapa orang panggil dia Pakcik Assalamualaikum? Sebab dia kalau bagi salam meriah tuan-puan. Daripada jauh tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penuh. Dia tak kira orang, dia kenal tak kenal siapa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampaikan tuan-puan. Kalau dia tak ada, masa dia sakit, semua orang sunyi. Mana pergi pakcik tu? Dan ustaz tu beritahu macam mana mudahnya menguruskan jenazah beliau. Wallahu a'lam. Jadi tuan-puan, komunikasi ni Allah ajar daripada apa? Mulakan dengan mendoakan keselamatan orang lain dalam bentuk Assalamualaikum. Dan K yang keempat adalah komitmen. Ini Ustaz beritahu rukun cinta ya tuan-puan, bukan apa. Kalau semua ni dibawa dalam keluarga kita, gaya hidup kita tu tak dapat dicuri oleh unsur lain. Kita dah ada gaya hidup Islam. Komitmen maknanya tanggungjawab. Seorang suami bertanggungjawab pada isteri dia. Gaya hidup dia macam mana? Pagi keluar, petang balik mencari rezeki yang halal. Kenapa?
komitmen kepada keluarga. Seorang isteri komitmen pada keluarga, jaga diri dia, jaga maruah diri dia. Tak ada urusan yang penting-penting, tak ada urusan yang syar'i, tak keluar pun daripada rumah. Biar duduk rumah lah, jaga rumah. Itu jelas. Kenapa kita keluar? Nak cari ilmu. Kenapa kita keluar? Nak sebar ilmu. Kenapa kita keluar? Nak jaga silaturahim dalam lingkungan patuh syariah. Kalau tak ada semua ni tuan-puan, mana tempat terbaik untuk kita orang perempuan? Rumah. Kat rumah. Jadi, cara hidup barat yang lain tak dapat mencuri kita. Tak boleh curi kita tuan-puan. Sebab apa? Kita ada cara hidup Islam kita. Kita paling tenang sebenarnya berada di mana? Di rumah. Tenang tak kat rumah? Tak tenang pula. Itu tajuk lain tahun depan. Awak tak tenang di rumah tajuk dia. Tuan-puan, komitmen. Jadi, Ustazah simpulkan sahabat-sahabat sekalian, ya. Tengok semula cara hidup kita, kembali kepada cara hidup Islam dengan kita belajarlah tuan-puan huraiannya daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tadi Ustaz kata 3 perkara yang paling susah nak cari. Pertama, rezeki yang benar-benar halal. Kedua, sahabat yang benar-benar baik. Ramai sahabat ni ada kepentingan diri tuan-puan, termasuk kita dengan kawan kita. Kita tu pun ada kepentingan diri kat dia. Bukan sahabat yang tulus ikhlas. Ya? Sahabat tulus ikhlas ni dia boleh tegur kita, nasihat kita. Kita mungkin marah dengan nasihat dia. Tuan-puan, nasihat bila diberi kepada kita, kita rasa sakit, maknanya mungkin nasihat itu kena dengan penyakit. Boleh dapat tu ayat tu? Nasihat, bila kita rasa sakit, maknanya nasihat tu jangan abai. Nasihat itu mungkin ubat pada penyakit kita. Ada orang bagi nasihat, kita tak rasa apa-apa. Contoh saya kata dengan akak-akak dengan puan-puan. Puan-puan, tutup aurat elok-elok. Tak ada apa. Apa Ustazah ni, kita tutup aurat dah kan? Tak terasa apa-apa kan? Kalau saya kata, puan-puan, datanglah belajar, cari ilmu. Tak ada rasa apa. Sebab apa? Kita buat dah. Yang sakit yang mana? Yang kita tak buat. Yang penyakit kita yang sebenar. Kadang-kadang suami kita tegur kita kan, nasihat kita. Sakit oh. Lepas tu kita pun geram kan? Ya? Jangan geram dulu. Itu maknanya nasihat yang betul dengan penyakit kita. Kawan-kawan kita tuan-puan, kebanyakan ramai yang ada yang macam mana, yang hanya menyokong kita, angguk je, bodek je, tapi nak dapat yang bagi nasihat yang sampai terasa makan dalam ni tuan-puan, susah nak cari. Kalau ada pun kita tinggalkan dia. Sebab apa? Sakit hati. Dia ni tak habis-habis nasihat orang. Susah nak cari sahabat yang baik. Kalau tuan-puan jumpa sahabat yang boleh duduk depan tuan-puan, menegur tuan-puan dalam bentuk menjaga aib ya. Dia tegur tapi dia tak dedah aib. Dia tegur. Minta maaf, nak tegur. Tapi saya tegur ni sebab sayang. Jagalah sahabat itu baik-baik. Yang ketiga, apa yang susah nak cari akhir zaman? Sunnah yang diamalkan. Sunnah ni cara hidup tuan-puan, cara hidup. Maka solusi nak kembali kepada menyelesaikan masalah, cara hidup berubah dah Ustazah. Cara solusi dia apa? Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lain-lain tak boleh ambil cara hidup kita. Cara hidup kita dah rujuk pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, tuan-puan, ibu ayah yang budiman, yang beriman, Ustazah ucapkan jutaan terima kasih. Ya sudi duduk. Ni Ustazah tak tahu macam mana puan-puan nak bangun ni. Ustazah faham tu perasaan tu. Ustazah pun tak boleh duduk bersila lama-lama tuan-puan. Dulu pergi ngaji kat Prof Harundin kat Darul Syifa, malam-malam maghrib sampai pukul 10 duduk bersila tuan-puan. Ya Allah, saya memang tak boleh cik kursi. Ya memang kena cari kursi ni tuan-puan ni memang hebat boleh bersila ni. Ustaz bagi masa 15 minit nanti nak betul
alignment ya, semua nak naik semula tu, masya-Allah. Semua pahala untuk kita insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak ibu ayah, tuan-puan. Dan saya minta maaf zahir batin kalau ada salah silap dalam masa Ustaz bercakap ni, dan sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pasti ada salah silap kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan semula kepada Ustazah Hajah Fatimah.